Selain daripada jaga pemakanan, biasanya orang yang nak kurus ni, dia akan cari exercise apa yang sesuai yang dia boleh buat. Dan salah satu exercise yang paling common yang aku perasan sekarang ni, orang biasanya akan start jogging ataupun running. Ni disebabkan jogging dengan running ni tak perlukan apa-apa equipment yang banyak dan juga dia boleh start bila-bila masa sahaja. Tapi masalahnya bila dah lama-lama, biasanya orang yang tak biasa exercise, dia senang untuk rasa bosan dengan running ataupun jogging ni, disebabkan aktiviti tu rasa macam tak kena dengan jiwa dia. Jadi orang akan start cari alternatif lain untuk exercise diorang, seperti berbasikal dan macam-macam lagi. Dan antara alternatif yang agak popular yang tak memerlukan equipment yang banyak macam basikal adalah high intensity interval training atau lebih dikenali sebagai HIIT ataupun HIIT. Kalau korang perasan dekat dalam YouTube ni, HIIT adalah satu exercise yang sangat popular yang boleh kita buat follow along coaches ataupun fitness influencer yang offer dekat kita untuk follow diorang punya workout tanpa menggunakan sebarang equipment. Jadi dalam video ni aku nak cover beberapa pros and cons berkenaan dengan HIIT yang korang boleh consider untuk korang choose ataupun korang masukkan HIIT dekat dalam korang punya rutin. Alright guys, welcome back to the video. Nama aku Saiful Iskandar. Kepada mereka yang dah subscribe channel aku ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak. Kalau korang belum lagi subscribe, kalau video ni ataupun channel aku ni bagi manfaat kat korang, consider untuk subscribe. Alright, tanpa buang masa lagi, jom kita start bersembang pasal HIIT. Alright, advantage yang pertama yang aku nak cover, HIIT ataupun High Intensity Interval Training tidak memerlukan apa-apa equipment untuk kau start, dan kau boleh buat exercise ni dengan hanya menggunakan body weight kau sahaja. Jadi jika kita nak compare dengan aktiviti seperti berbasikal dan sebagainya, kita memerlukan equipment ataupun kena keluar bajet untuk start buat exercise tersebut. Tetapi High Intensity Interval Training lebih kurang macam jogging, ada kasut dan kau just boleh terus buat. Advantage yang kedua yang kita boleh dapat daripada HIIT adalah jimat masa. Kita boleh burn kalori daripada exercise HIIT kita lebih banyak berbanding dengan steady state cardio ataupun cardio yang lebih steady seperti jogging dan running, tapi dengan duration yang lagi cepat. Jadi ini akan benefit untuk orang yang nak jimat masa ataupun tak nak spend masa yang banyak untuk exercise diorang. Dan masa yang terbaik ataupun duration yang cun untuk HIIT lebih kurang dalam 15 minit hingga ke 30 minit sahaja. Jadi dengan masa yang 15 minit ke 30 minit, korang dah boleh consider hari tu korang dah settle korang punya workout. Advantage yang seterusnya yang kita boleh dapat daripada HIIT, disebabkan intensity yang agak tinggi, HIIT boleh improve kita punya cardio dan juga muscular performance. Benda ni berlaku disebabkan pergerakan atau movement dekat dalam aktiviti HIIT ni juga menggunakan banyak kepada otot kita berbanding dengan senaman kardio yang biasa. Advantage yang seterusnya yang aku nak cover adalah calorie after burn. Kalau kau nak tahu, ada satu term ni kita panggil sebagai EPOC, EPOC ataupun lebih dikenali sebagai Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Apa benda ni? Cara yang paling senang aku nak explain dekat korang adalah apa jadi dekat kereta kita kalau kita dah pergi for long drive, lepas tu kita stop and then parking kereta kita. Kereta kita akan ambil masa untuk sejukkan balik enjin dia dan dia akan kekal panas untuk jangka masa yang agak lama. Jadi inilah yang berlaku dekat badan kita mengikut term EPOC ni. Apa yang berlaku sebenarnya, badan kita still burning calories walaupun kita dah stop buat exercise tersebut. Ini disebabkan badan kita masih lagi perlukan oksigen untuk membawa badan kita kembali kepada state yang normal ataupun kita punya resting state. Jadi semakin tinggi intensity kita punya workout, semakin lamalah badan kita ambil masa untuk dia kembalikan kepada resting state, dan badan kau akan still lagi burn calories walaupun exercise kau dah habis. Benda ni juga berlaku kalau kita buat heavy weight training, badan kita pun akan mengalami EPOC. Alright, now aku dah cerita berkenaan dengan beberapa advantage yang kita boleh dapat daripada HIIT. Sekarang ni aku nak cover beberapa disadvantages yang kau kena consider sebelum kau start
buat HIIT. Right, disadvantage yang pertama, HIIT bukanlah workout yang senang. Okay, walaupun kita boleh adjust intensity mengikut kemampuan dan juga keselesaan kita, tetapi jika kau terlalu banyak mengubah intensity dia, apa point dia? Sebab nama exercise ni adalah high intensity. Jika kau buat intensity dia kurang, exercise tu akan jadi interval training yang biasa sahaja, bukan high intensity. Jadi disebabkan itu, kita pergi ke point yang kedua, iaitu HIIT bukanlah untuk beginner. Okay, korang jangan sedih dulu kalau korang beginner. Disebabkan HIIT ni adalah high intensity, berkemungkinan besar exercise dan movement yang terdapat dalam workout ni, dia punya impact dia adalah sangat tinggi. Jadi ini memerlukan korang untuk faham dan fokus kepada teknik sesuatu movement tersebut dahulu, dan ini tidak sesuai untuk beginner yang tak pernah exercise, yang baru nak start exercise. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang overweight, berkemungkinan besar kau akan letak pressure yang agak tinggi kepada joints kau, dan benda-benda macam ni boleh membawa kepada injury dan menyebabkan kau kena rest lama. Dan poin yang seterusnya adalah risiko yang sangat tinggi yang boleh membawa kepada injury dan juga overtraining. Okay, apa sahaja yang kita buat dekat dalam dunia ni mesti ada risiko. Sedangkan minum air kosong pun ada risiko untuk tercekik. Ini pula high intensity interval training. Jadi kalau nak compare dengan senaman kardio yang biasa seperti jogging ataupun running, HIIT lagi tinggi risiko untuk overtraining. Kau akan rasa burn out, dan benda ni tak boleh kau nak maintain untuk buat everyday, lebih-lebih lagi untuk yang beginner. Jadi apa kesimpulan dia? Korang jangan pening pula, korang jangan marah aku. Apa benda ni pun? Tadi cakap benefit banyak, lepas tu cakap banyak benda tak bagus pula. Boleh buat ke tak boleh buat ni? Alright, korang sabar dulu. Okay, tujuan sebenar aku buat video ni bukanlah aku nak suruh kau start buat benda ni ataupun nak suruh kau stop buat satu benda ni, tetapi cuma untuk membantu kau untuk discover exercise ni, dan juga bantu untuk kau pilih yang mana exercise yang sesuai untuk kau. Nasihat aku, jika kau adalah seorang yang beginner dan overweight, kau boleh choose steady state cardio ataupun cardio yang kurang impact. Dan selepas badan kau dah mula adapt dengan lifestyle kau yang rajin workout, barulah kau start slowly untuk buat exercise yang macam ni, termasuklah HIIT. Dan yang paling penting sekali, bila kau dah start buat, kau perlu aware dengan disadvantages ataupun risiko yang kau kena hadap bila kau buat exercise yang macam ni. Dan disebabkan itu, kau perlu menjalankan aktiviti ataupun senaman kau dengan bijak dan selamat. Dan jika kau jenis orang yang tak nak ambil apa-apa risiko, kau just elak dan kau cari exercise yang mana yang selesa untuk kau buat, tak ada masalah. Tetapi jika kau seorang yang rajin untuk discover, rajin untuk try, kau boleh try, tapi aware dengan benda-benda yang aku sebutkan tadi. Tetapi jika kau adalah seorang yang berpengalaman dalam exercise, nak jimat masa workout kau, dan nak workout yang mix up dengan different type of exercise yang tak bosan, yes, HIIT adalah workout yang kau boleh buat, yang kau boleh masukkan dalam rutin exercise kau. Okay guys, kalau korang tengah mencari workout program yang lengkap dengan pemakanan, exercise rutin dan sebagainya, aku nak suggest kau check aku punya e-books, iaitu Fat Loss. Aku ada sediakan plan ataupun rutin yang sangat lengkap dalam buku tu, yang korang boleh follow, yang korang boleh belajar banyak benda untuk kuruskan badan korang. All in, semua benda yang kau perlu tahu aku dah masukkan dekat dalam tu. Jangan lupa check, just type je saifuliskandar.com ataupun klik je link dekat bawah, dan semua details yang korang kena tahu ada dekat dalam tu, dan cara-cara nak purchase pun ada dekat dalam tu. Alright guys, jangan lupa check. Alright guys, itu saja video untuk kali ni. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.